Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu akan sambung penerangan mengenai penyaduran logam daripada topik 9.4 tadi, sel elektrolisis. Okey. Penyaduran logam, maka kita perlukan ialah logam yang kita gunakan untuk menyadur dan juga objek yang kita gunakan untuk disadur. Okey. Bagi penyusunan nadas bagi penyaduran logam ialah kita perlukan anod, sel kering, kita ada buaya penyambung, kita ada bekas untuk meletakkan elektrolit. Kemudian kita ada kepingan kuprum dan juga objek untuk disadur. Kedudukannya ialah anod mesti di anod ialah kita akan letakkan logam yang kita gunakan untuk menyadur. Okey. Di anod kita akan meletakkan logam yang kita gunakan untuk menyadur. Contoh dalam gambar rajah ni ialah kita gunakan kepingan kuprum. Okey. Apa logam lagi yang kita boleh gunakan? Kita boleh gunakan argentum. Biasanya kita gunakan kuprum argentum lah. Okey. Manakala di katod kita akan letakkan objek yang kita guna untuk sadur, sama ada sedu besi ke, cincin ke ataupun kunci ke. Okey, kenapa sedu besi? Biasanya kita nak sadurkan cincin besi, sedu besi. Kita sadurkan dengan logam yang lain daripada besi. Kenapa? Kerana besi ni biasanya dia akan mudah membentuk karat. Jadi kita nak mengelakkan sedu besi ni daripada mudah berkarat, kita sadurkan dengan bahan lain, logam kuprum ataupun logam argentum ataupun emas aurum pun boleh, tak ada masalah. Tapi caranya ialah kita mesti menggunakan kepingan kuprum di sebelah anod dan di katod ialah objek. Apakah pemerhatian dan inference yang kita kena pasti? Okey, dalam rajah ni kita menggunakan kepingan kuprum dan juga larutan kuprum 2 sulfat. Kenapa kita gunakan larutan kuprum 2 sulfat? Okey, kita mesti menggunakan syarat untuk penyaduran ialah kita mesti menggunakan elektrolit yang mengandungi ion logam yang nak disadur. So kalau kita guna kuprum, maka kita gunakan larutan kuprum 2 sulfat. Mesti elektrolit lah yang garam terlarutkan. Kalau kita guna argentum, apakah agaknya elektrolit yang kita gunakan? Maka kita boleh katakan guna argentum nitrat. Okey. So selain daripada kuprum 2 sulfat, apa kita boleh gantikan? Kita boleh gantikan kuprum 2 nitrat pun boleh. So apa-apa larutan garam kuprum yang larut, yang terlarutkan. Okey. Argentum nitrat boleh, argentum sulfat boleh. Argentum klorida boleh tak? Argentum sulfat boleh, ni boleh. Argentum klorida, contoh argentum klorida boleh tak? Tak boleh. Argentum klorida tak boleh. Kenapa? Sebab argentum klorida ini garam tak terlarutkan. Maka dia tidak boleh bertindak sebagai elektrolit. Kita tak boleh membuat larutan argentum klorida. Ingat ya, untuk elektrolisis kita bagi penyaduran logam, maka kita kena menggunakan elektrolit larutan, bukannya leburan. Kita menggunakan elektrolit larutan. Maka kita bolehlah menyadur dia. Okey, pemerhatian dia. Okey, bagi penyaduran logam, kepingan kuprum ataupun anod ini akan sentiasa menipis kerana anod ini akan menghasilkan ion kuprum 2. Dia mengalami pengoksidaan dengan melepaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Di sebelah katod, apakah yang akan terenap di sedu besi itu? Disebabkan sedu besi, maka akan ada pepejal lain yang terenap di permukaan sedu besi, iaitu kalau kita katakan kuprum, maka kuprum dia akan jadi pepejal perang terenap. Kalau kita gunakan argentum kita katakan pepejal kelabu berkilat terenap. Okey. So kalau gunakan apa, kita katalah pepejal perang terenap. Apa yang inference dia? Kita akan nyatakan nama hasil. Apa pepejal perang tu apa? Logam kuprum tersadur ataupun terhasil. Maka kita akan nampak bahawa kuprum ni telah menyadur sedu besi itu. Persamaan setengah yang berlaku, maka di sebelah anod sentiasa melepaskan elektron. Kalau ada guna kuprum lepaskan elektron, jadi ion kuprum dan 2 elektron. Di sebelah katodnya ialah mesti sentiasa terima elektron. Kuprum juga, ion kuprum 2 terima elektron, maka menghasilkan atom kuprum. Kalau argentum macam ni pula. So, di anod mudah sentiasa lepaskan elektron, di katod akan terima elektron. Ialah unsur yang sama juga. Kalau kuprum, maka di sebelah katod pun kuprum. Kalau di sebelah anod argentum, di sebelah katod pun argentum. Elektrolit yang digunakan mestilah mengandungi logam yang disadur. Contoh macam tadilah cikgu sebut tadi. Elektrolit kalau kita gunakan nak sadur kuprum, mesti kuprum 2 nitrat ke, kuprum 2 sulfat ke, kuprum 2 klorida ke. Mesti
garam terlarutkan yang mengandungi ion dia. Okey, kita bergerak pada penelunan. Okey, penelunan, susunan radas dia sama juga radas yang kita gunakan. Bezanya ialah bahan kita ialah di anod ialah logam tak tulen, di katod ialah logam tulen. Pemerhatian di anod sentiasa menipis. Untuk penyaluran penelunan ni anod mesti sentiasa menipis kerana anod ni akan melepaskan elektron, membentuk ion logam dia. Okey, ion kupron 2 ke, ion azetum ke. Okey. Di katod pula, disebabkan kalau di penyaluran tadi kita kata ada pepejal warna apa terenap sebab kita punya objek tu memang berbeza unsur dia dengan apa yang kita nak sadur. Tetapi bagi penulenan kita terus kata katod dia menebal sebab unsur yang sama. Kita hanya nak tulenkan unsur saja. Maka kita sebut katod menebal. Jadi logam apa? Kalau kita tengah tulenkan kuprum, cakaplah logam kuprum terhasil. Kalau tengah tulenkan argentum, kita cakap logam argentum terhasil. Okey, persamaan setengah dia sama macam penyaduran tadi. Di sebelah anod ialah logam melepaskan elektron. Di sebelah katod ialah logam unsur yang sama juga, ion logam yang unsur sama menerima elektron. Okey, elektrolit kita akan sentiasa nak mudah, cikgu mudah, senang. Elektrolit mesti mengandungi ion logam yang kita tengah tulenkan. So guna je apa-apa nitrat. Perkara pertama kalau suruh cadangkan, ambil je apa-apa logam nitrat. Sebab nitrat, ingat, nitrat semua garam terlarutkan. Okey. Jadi itu sahaja untuk mengenal pasti penulenan dan penyaduran logam. Jadi sekian, cikgu berhenti saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.